Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Az-Zahra Ahmad Fuad dan juga 3 orang sahabat saya iaitu Muhammad Muzammil Ibrahim, Nur Hidayah Muhammad Akibi dan Nurul Syakirah Muhammad Syafi'i akan menerangkan tentang isu solat Jumaat di masjid ketika penularan wabak COVID-19. Antara isi kandungan yang terdapat di dalam video ini iaitu yang pertama, definisi, hukum dan dalil solat Jumaat. Yang kedua, syarat-syarat dan ijtihad para ulama menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, hukum meninggalkan solat Jumaat 3 kali. Yang keempat, hukum solat jemaah jarak 1 meter. Dan yang terakhir, kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang apa itu solat Jumaat. Pengertian solat Jumaat. Solatul Jumu'ah membawa maksud solat fardu 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumaat menggantikan solat Zuhur, iaitu yang dilakukan secara berjemaah selepas mendengar 2 khutbah. Antara dalil-dalil bagi solat Jumaat adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang dalil Al-Quran, iaitu yang terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Maksud ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat, maka bersegeralah kamu dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggallah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan manusia untuk bersegera menunaikan solat Jumaat dengan meninggalkan semua pekerjaan atau sesuatu perkara seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia untuk berjual beli ketika laungan azan berkumandang, supaya manusia ini tidak lalai atau tidak sibuk daripada menunaikan solat Jumaat. Manakala dalil yang kedua pula iaitu berdasarkan As-Sunnah, daripada riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sabiyyun, aw maridun. Maksud hadis ini ialah solat Jumaat merupakan satu hak kewajipan kepada umat Islam untuk melakukannya secara berjemaah, melainkan 4, iaitu hamba yang dimiliki, perempuan, kanak-kanak dan juga orang yang sakit. Berdasarkan hadis ini, solat Jumaat merupakan satu perkara wajib bagi orang Muslim untuk menunaikannya secara berjemaah, kecuali 4, iaitu yang pertama hamba, yang kedua perempuan, yang ketiga kanak-kanak dan juga yang keempat adalah orang yang sakit. Kemudian kita lihat pula apakah hukum bagi solat Jumaat. Hukum bagi solat Jumaat adalah fardu ain, iaitu wajib ke atas setiap orang Muslim untuk menunaikannya dengan syarat-syarat tertentu. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan isu baru yang muncul. Kalau kita tengok dengan peningkatan kes COVID-19 di negara kita, jadi para ulama telah pun bersepakat dan mengeluarkan pandangan yang mana berkaitan dengan penangguhan solat Jumaat dan solat-solat jemaah lainnya di negara kita. Bahkan hampir ke semua negeri-negeri sudah pun diarahkan oleh jabatan agama masing-masing untuk menghadkan ataupun menangguhkan solat Jumaat yang lazimnya kita buat. Baik. Jadi
di sini saya akan menyatakan beberapa dalil yang telah diputuskan oleh para ulama hasil daripada ijtihad mereka mengenai isu sembahyang jemaah ni. Baik. Pertama sekali kalau kita tengok apa ijtihad, maksud ijtihad itu dari segi bahasa adalah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Yakni berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu keputusan. Kalau kita tengok dari sudut istilah syarak, ijtihad ini adalah berusaha semaksimum mungkin. Yakni berusaha bersungguh-sungguh bagi mencari dalil syarak. Jadi para ulama antara dalil-dalil yang mereka gunakan adalah sudah tentu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber yang asas dalam menyatakan pandangan. Sebab kalau kita tengok setiap pandangan-pandangan ini telah diputuskan oleh setiap mufti di negeri masing-masing. Bahkan fatwa juga telah mengeluarkan perlunya penangguhan solat dalam masalah kini ataupun mengahadkan bilangan-bilangan dalam satu-satu masa dalam masjid. Para ulama ni telah putuskan, saya hanya petik saja pandangan para ulama, ijtihad mereka. Antaranya ialah kewajipan kita meraihkan salah satu daripada maqasid syariah. Jadi kalau kita tengok hifzun nas, iaitu menjaga nyawa. Kerana dalam maqasid syariah, kalau kita tengok turutan maqasid syariah, nyawa merupakan yang paling tinggi. Sebab kalau kita tengok menjaga nyawa dalam sudut Islam, dia meletakkan yang tertinggi sekali. Tertinggi sekali. Ataupun ada pandangan yang mengatakan selepas mana agama menjaga nyawa. Baik, kalau kita tengok haram bagi seseorang itu sengaja membiarkan dirinya terdedah kepada bahaya. Ini pandangan ulama. Dan kalau kita tengok haram untuk seseorang itu mendedahkan diri dia kepada bahaya ataupun kebinasaan. Ini dengan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan. Antara dalil-dalilnya adalah kalau kita tengok ulama menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Lembah kebinasaan. Kita dah tahu kita ada penyakit, maka janganlah kita pergi ke tempat orang-orang awam. Takut-takut nanti boleh menyebabkan mudahnya penyakit ini merebak, kerana penyakit ini adalah pandemik, bahkan mudah untuk berjangkit. Dan kalau kita tengok kaedah fiqh juga menyebut bahawa setiap tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang menjamin kemaslahatan kepada rakyat, yakni mereka buat keputusan untuk mendatangkan kebaikan kepada rakyat, maka keputusan tersebut adalah patut diutamakan. Patut diutamakan. Hukmul hakim yarfa'u khilaf. Keputusan yang diputuskan oleh para hakim ni akan mengangkat segala perselisihan pandangan-pandangan lain. Jadi bahkan dalam Al-Quran juga menyebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Ta'alah kamu kepada Allah, ta'alah kamu kepada Rasulullah, dan ta'alah pemimpin-pemimpin kamu ulul amri. Jadi para ulama telah berijtihad dan menyatakan bahawa perlunya berlaku penangguhan solat Jumaat oleh kerana masalah pandemik ini, dan para ulama menyatakan wajib untuk kita mengikut arahan daripada pemerintah. Sebab kalau kita tengok, jika dibiarkan berlakunya perhimpunan beramai-ramai, walau apa jua tujuan sekalipun, tak kiralah nak berhimpun ke, nak konsert ke, nak ramai dalam masjid dan sebagainya, ia sangat berisiko. Ia sangat berisiko kerana membawa kepada kemudaratan dan kebinasaan. Sebab kalau kita tengok dalam prinsip Islam itu adalah menolak kemudaratan. La dararu wala dirar. La darar wala dirar. Tidak boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Kemudian ada juga hadis yang menyatakan menolak kemudaratan itu adalah lebih utama daripada mendapatkan masalah. Dalam isu ni, virus itu adalah satu mudarat yang patut untuk kita hindar. Dan bagi kita menjadi tanggungjawab kepada kita untuk mengikuti SOP dan mengikuti arahan daripada kerajaan, kerana ini adalah berkaitan dengan nyawa.
kerana penyakit ini boleh membawa kepada kematian. Bahkan ada dalam hadis Nabi SAW, kalau kita tengok riwayat Muslim, masyhur hadis ni kalau dalam tempoh pandemik ni, yang mana Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendengar tentang wabak taun di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi. Jangan pergi ke tempat tersebut. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka jangan keluar daripada tempat kamu. Untuk hadis ni riwayat Muslim. Kalau kita tengok hadis ni, Nabi SAW menyatakan perlunya untuk kita ikut SOP. Dan sebenarnya SOP ni dah ada zaman Nabi lagi. Berpandukan hadis ini kita dapat tahu, samalah macam sekarang. Ada sekatan-sekatan daerah, sekatan-sekatan negeri. Semua itu adalah untuk mengelakkan virus tersebut daripada merebak lebih teruk, sehingga akhirnya sukar untuk kita beribadat, sukar untuk kita mengerjakan haji dan sebagainya. Bahkan dalam hadis yang lain menyatakan, yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, muttafaqun alaih. Baik, di sini saya nyatakan beberapa ijtihad yang telah dilaksanakan oleh badan-badan fatwa dunia, khusus dalam membincangkan berkenaan dengan penangguhan solat Jumaat ni. Sebab kalau kita tengok pandangan yang dikeluarkan oleh Al-Azhar, Universiti Al-Azhar, para ulama Al-Azhar menyatakan bahawa harus di sisi syarak untuk kita menghentikan solat Jumaat dan solat berjemaah di semua kawasan yang ada berlakunya penularan wabak COVID-19. Bahkan mereka juga putuskan kalau tempat tersebut sudah kurang daripada pandemik tersebut, boleh dibuat sembahyang jemaah tetapi dengan dijarak-jarakkan saf. Itu antara pandangan yang dikeluarkan oleh ulama Al-Azhar. Dan juga kalau kita tengok kesatuan ulama dunia, sedunia, ini Ittihad Al-Alami, Ittihad Al-Alami lil Ulama Al-Muslimin menyatakan bahawa agar dihentikan buat sementara waktu solat Jumaat dan solat berjemaah bagi negara-negara yang terdapat kes jangkitan COVID-19, untuk menjaga maslahah yang lebih besar. Jadi kesimpulannya adalah ikutlah pandangan para ulama yang telah diputuskan hasil daripada ijtihad mereka, yang mana ijtihad mereka itu adalah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penerangan kepada kita. Jadi akhir kata, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Okey, seterusnya kita dapat lihat pada masa kini dalam suasana COVID-19 ini, kita dapat lihat pelbagai isu yang melanda fikiran masyarakat, terutamanya dalam isu solat Jumaat, dan salah satunya adalah persoalan yang mengganggu fikiran masyarakat adalah apakah hukum meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut dalam suasana COVID-19. Okey, tidak dapat dinafikan sememangnya terdapat ancaman bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut. Buktinya kita dapat lihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi." Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat kerana mengambil mudah akannya, nescaya Allah akan mengunci jantung hatinya. Riwayat Abu Daud. Selain itu, terdapat juga riwayat lain yang menerangkan tentang ancaman meninggalkan solat Jumaat, iaitu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka al-jum'ata salasan min ghairi darurah taba'allahu ala qalbi." Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali tanpa sebarang darurat, maka Allah akan mengunci mata jantung hatinya. Menunjukkan di sini memang tidak dinafikan akan mendapat ancaman yang teruk kepada orang yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut. Namun Mula Ali Al-Qari ketika menjelaskan hadis ini, beliau menukilkan
satu pendapat ulama yang mengatakan bahawa hadis ini merujuk kepada orang yang meninggalkan kerana terlalu mengambil mudah dengan kewajipan menunaikan solat Jumaat. Manakala Al-Aini pula menyebut perkataan dalam hadis iaitu perkataan tahawunan biha, iaitu merujuk kepada orang yang meninggalkan disebabkan sikap malas dan culas dalam melaksanakan solat Jumaat. Seterusnya, hadis yang terdapat dalam riwayat-riwayat ini jelas menunjukkan ancaman yang dinyatakan adalah diberikan kepada orang yang meninggalkan solat Jumaat kerana meremehkannya serta mengambil mudah akan pelaksanaannya serta dalam keadaan dalam tidak wujud sebarang darurat. Oleh itu, dapat kita fahami bahawa hadis di atas menjelaskan mereka yang meninggalkan secara sengaja, iaitu tanpa adanya sebarang darurat ataupun keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Namun, jika seorang itu ada keuzuran ataupun darurat yang menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, maka mereka bukanlah tergolong dalam golongan orang yang mendapat ancaman keras daripada Allah yang seperti mana dijelaskan dalam hadis. Dalam hadis lain juga menyebut bahawa mereka akan diberikan ganjaran pahala yang sama seperti mana sabda Nabi SAW, "Iza maradal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seseorang hamba itu sakit ataupun bermusafir, akan ditulis buat dirinya ganjaran sama seperti yang diamalkan semasa bermukim ataupun sihat. Hadis riwayat Al-Bukhari menunjukkan bahawa hukum meninggalkan solat Jumaat berturut-turut 3 kali berturut-turut adalah tidak berdosa kepada orang yang mempunyai darurat. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa kini ramai dalam kalangan masyarakat yang tidak dapat menunaikan solat Jumaat kerana darurat. Okey, kesimpulannya berdasarkan nas dan kenyataan di atas, jika tempoh perintah kawalan pergerakan yang telah dibuat kuasakan di negara kita akan dilanjutkan sehingga menyebabkan seseorang itu terpaksa meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut, mereka tidak termasuk dalam ancaman hadis seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Selain itu, seperti mana yang dijelaskan oleh Timbalan Mufti Terengganu iaitu Sahibul Fadilah Ahadi Osman yang mengatakan bahawa lelaki Islam mukallaf yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, hukumnya adalah tidak berdosa. Malah hukumnya adalah harus untuk mengelakkan berlakunya penularan wabak COVID-19 pada ketika ini. Tetapi perlulah digantikan solat Jumaat tersebut perlu digantikan dengan solat zuhur di rumah masing-masing. Baik, jadi seterusnya kita akan pergi pula kepada hukum solat Jumaat atau jemaah dengan jarak 1 meter. Okey, baik. Terlebih dahulu perlu diketahui bahawa hukum merapatkan saf ini pada asalnya adalah wajiblah. Hal ini kerana merapatkan saf itu merupakan sebahagian daripada kesempurnaan di dalam solat. Okey, baik. Jadi, hukum penjarakan 1 meter di dalam solat Jumaat atau jemaah ini pada asalnya adalah makruh. Namun, hukum ini menjadi berubah apabila keadaan yang biasa dilakukan tersebut terdapatnya keuzuran seperti berlaku penularan wabak penyakit berjangkit yang mana dapat dilihat pada masa kini adalah wabak COVID-19. Okey, isu ini termasuk di dalam kategori fiqh al-nawazil, iaitu isu-isu baharu yang berlaku. Dan selain itu ia juga dianggap sebagai qadiyah mustajidah, iaitu permasalahan baru. Okey, dapat diketahui bahawa perkara-perkara makruh di dalam solat itu tidak akan menjadi makruh apabila terdapatnya keperluan ataupun keuzuran. Sebagaimana ada dalil menyatakan iaitu al-karahatu tuzulu bil hajah, yang mana maksudnya hukum makruh itu hilang apabila wujudnya keperluan. Okey,
Seterusnya kita akan pergi pula kepada apa pandangan-pandangan ulama sedunia dan juga badan berautoriti di Malaysia tentang penjarakan 1 meter di dalam solat Jumaat atau jemaah. Yang mana, yang pertama iaitu Fadilah Al-Syekh Dr. Sa' bin Nasir Al-Syatiri, yang mana beliau merupakan anggota Jawatan Kuasa Kibar Ulama Arab Saudi. Baik. Beliau menyatakan bahawa mengambil langkah pencegahan demi nak memelihara nyawa serta nak memberhentikan penularan penyakit berjangkit ini juga merupakan sebahagian daripada ibadah, yang mana ibadah ini iaitu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya ialah Fadilah Al-Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Bidiu, yang mana beliau menyatakan wajib meninggalkan solat jemaah itu kerana ia merupakan perkara sunat yang mana ia membawa kepada mudarat jika dilakukannya. Bahkan kalau solat jemaah itu wajib dilakukan sekalipun, namun jika membawa kepada mudarat, nescaya kewajipan tersebut akan gugur disebabkan mudarat yang akan berlaku di kemudian hari. Yang ketiga pula iaitu badan berautoriti di Malaysia, iaitu Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, yang mana mereka bermesyuarat dan bermusyawarah. Jadi setelah itu mereka bersetuju dan bersepakat dengan cadangan pelaksanaan garis panduan solat fardu dan sunat secara berjemaah dalam tempoh PKP COVID-19, yang mana beliau bersepakat bahawa jarak boleh dilakukan solat jemaah di masjid mengikut kesesuaian tempat dan keadaan tersebutlah, yang mana mereka bersepakat jarak antara imam dan makmum adalah 1 meter. Begitu juga makmum dan juga para makmum yang lain juga 1 meter. Namun jarak ini adalah mengikut kesesuaian tempat. Sebagai contohnya, jika suatu tempat tersebut adalah zon hijau ataupun zon kuning, maka boleh dilakukan solat jemaah dengan jarak 1 meter. Namun sebaliknya adalah jika sesuatu tempat tersebut adalah zon merah, ia sukar dilakukan dan berbeza pula lah. Baik, jadi daripada pandangan-pandangan ulama dan badan berautoriti tadi dapat disimpulkan bahawa ia mendasari nas daripada surah At-Taghabun ayat 16, yang mana berbunyi fattaqullaha mastata'tum, yang mana bermaksud maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, yang mana ia sesuai dengan keadaan lah. Sebagaimana Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sekali lagi berkata, yang mana semua kewajipan syarak yang tidak mampu ditanggung oleh seseorang hamba itu maka akan gugur jika tidak mampu dilakukannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jika kalian diperintahkan dengan sesuatu perintah, maka laksanakannya berdasarkan kemampuan kalian. Dapat disimpulkan daripada slide ini adalah laksanakan kewajipan tersebut berdasarkan kemampuan ini adalah berdasarkan kepada situasi COVID pada masa kini. Jadi kita boleh melakukan solat itu mengikut kemampuan kita, mengikut kadar kemampuan kita. Jadi kita akan pergi pula kepada hujah dan tarjih, yang mana situasi COVID penjarakan 1 meter dalam solat jemaah ataupun Jumaat ini adalah ia merujuk kepada situasi ikhtiari, iaitu situasi normal dan bukan situasi iktidari, yang mana keadaan darurat dengan musibah. Hal ini demikian kerana penularan wabak COVID-19 pada masa kini berlaku bukan dalam situasi normal, yang mana hampir seluruh dunia menghadapinya dan bukan Malaysia sahaja. Jadi, merapatkan saf itu tidak termasuk dalam syarat berjemaah. Ini kerana syarat berjemaah adalah berkumpulnya imam dan makmum itu di satu tempat yang sama.
Okey, jadi dapat disimpulkan bahawa pihak berkuasa agama perlulah ada satu ketetapan yang tegas di dalam usaha untuk menetapkan penjarakan fizikal agar penularan wabak penyakit berjangkit ini dapat dicegah demi kemaslahatan ummah. Kesimpulannya, hukum asal bagi solat Jumaat adalah wajib ke atas setiap orang Muslim. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini menyebabkan hukum tersebut telah berubah. Okey, jadi sebagai manusia atau umat Islam pada hari ini, kita mestilah mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Iaitu terdapat dua keadaan di mana yang pertama keadaan yang terkawal. Jadi apabila keadaan yang terkawal, manusia boleh melakukan solat Jumaat secara berjemaah di masjid, tetapi mestilah mengikuti garis panduan yang telah diberikan. Manakala keadaan kedua pula iaitu keadaan yang tidak terkawal. Jadi apabila keadaan tidak terkawal, umat Islam tidak boleh menunaikan solat Jumaat di masjid, tetapi wajib untuk menunaikan solat Zuhur di rumah masing-masing.